Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. Terima kasih saudara pengacara majlis, pada pengurusi madrasah Al-Abrar dan seluruh ahli-ahli jabatan kuasa, tuan-tuan pegawai surau, para asatizah muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Maka ada yang akan berkata, manusia akan berkata di hari kiamat, ya laitani, alangkah baiknya. Qaddamtu, kalau dulu-dulu aku ketika hidup dalam dunia dahulu, aku berbuat ibadah. Tuan-tuan yang saya muliakan, berapa banyak perkataan yang manusia sebut di hari kiamat, di hari pembalasan, dan perkataan itu Allah Ta'ala sebut pula di dalam Al-Quran. Allah Ta'ala beritahu apa yang akan kita cakap di hari kiamat. Antara yang manusia akan menyesal di hari kiamat, dia kata, lebih kalaulah aku jadi tanah di dunia dulu, waktu aku hidup dulu aku jadi tanah. Maknanya tak payah dibangkitkan, tak payah disoal di hari kiamat, jadi tanah. Dalam ayat tadi suratul Fajr, Allah Ta'ala kata, alangkah bagusnya aku kalau ketika hidup dalam dunia dahulu, aku berbuat amal ibadah. Tuan-tuan yang saya muliakan, kalau kita tengok dua perkataan ini, yang pertama, alangkah bagusnya kalau aku hidup di dunia dulu, aku jadi tanah. Cuba ingat balik dalam dunia sekarang ni, berapa ramai yang tak suka dengan tanah, padahal asal-usul kita tanah. Tak suka kita, tanah becak tak suka, tanah joleh tak suka, tanah seluk tak suka. Buat kenduri kahwin, hujan pula habis tanah becak, oi marah. Buat ceramah agama, hujan pula becak padang, tak suka gitu. Tapi becaknya padang tadi, lecahnya tanah tadi, Allah tak soal pun di hari kiamat tentang tanah. Yang Allah soal kita. Tapi hari ini kita bukan suka tanah. Padahal kita asal pada tanah. Berselut kita marah, kasut berselut kita marah. Padahal tanah tak ada dosa apa. Yang dosanya kita. Di hari kiamat kita pula akan cakap. Kita pula cakap, kalaulah dulu aku dijadikan tanah kan bagus. Sekarang dalam dunia banyak kita tak suka dengan tanah. Baik, yang kedua, Allah Ta'ala sebut di hari kiamat manusia akan bercakap, kalaulah ketika aku hidup dalam dunia dahulu, aku buat ibadat. Padahal dalam dunia dulu mana suka ibadat? Yang suka konsert. Bayar pun tak apa. Konsert bayar 2-3 ribu, penuh. Rekod. Hujan pun datang. Konsertnya malam besok. Pagi ini dah tunggu. Siap berkemah. Mana ada ceramah kita di Madrasah Al-Abrar malam ni? 2 hari lepas orang berkemah depan. Nak nunggu ceramah Ustaz Kazim. Tobat lahum. Tak ada. Ibadat tak suka dalam dunia. Konsert nak keluar daripada stadium tu berjam. Nak keluar tu pagi boleh keluar bayang. Jamnya orang. Sabarnya ya Allah. Alhamdulillah berjaya konsert. Nak keluar pun berjam. Agak-agak ceramah kita malam ni sampai pukul 12. Agak-agak siapa nak nunggu? Taubatlah tuan-tuan. Ustaz Surah lah bercakap, Ustaz, kami nak balik. Dalam dunia tak suka dengan ibadat. Tengok bulan sekarang dah mengambang. Dah sampai tengah bulan. Tak lama lagi masuk Jamadil Akhir, tak lama lagi masuk Rejab, tak lama lagi masuk Syaban. Berapa ramai dah gelisah.
Hari pertama puasa dah tanya. Raya bila? Belum buka puasa pertama. Dah tanya dah raya bila. Punya tak suka dengan ibadat. Husain, bila kau nak pergi haji? Duit dah banyak. Mana Husain mana? Maka Husain pun jawab, tunggulah saya muda lagi. Tunggu tua-tua sikit. Tak nak pergi dia. Nanti kalau balik orang panggil aku Haji Husain, aku tak nak. Aku muda lagi. Tak nak dia. Bukan Husain sendirilah dia di Afrika. Dalam dunia ni tuan-tuan, berapa ramai dah yang pakai tudung, tutup aurat. Bukan. Tak nak hypocrite. Saya nak jadi diri saya yang sebenar. Doakan saya kembali bertudung. Macam mana? Aku pelik tuan-tuan. Dia dah bertudung, kemudian dia buka, kemudian dia minta kita peminat, dia doakan dia kembali bertudung. Macam mana kau? Aku semit down kau kan? Dia kalau dapat kat John Cena macam ini tuan-tuan. Anda faham, tak faham sudah. Dia tak suka. Tapi di hari kiamat dia bercakap, kalaulah waktu aku hidup dulu, aku buat ibadat kan bagus. Pelik manusia tuan-tuan. Al-Quran ini dah dapat pada dia waktu dia hidup. Al-Quran ini dia dah baca waktu dia kecil lagi, dah baca. Dah tahu dah apa isi kandungan dia. Di hari kiamat, orang yang mati, orang yang dah berada di hari kiamat, dibangkitkan semula. Bila tengoknya banyaknya, lamanya urusan di hari kiamat, mereka berkata lebih baik ketika aku hidup dulu, aku buat ibadat. Benda itu Allah dah bagi tahu dalam Quran. Menyesal tak buat ibadat. Tapi sayang, waktu hidup dalam dunia tak buat ibadat. Padahal Allah dah kata di hari kiamat ramai yang menyesal sebab di dunia tak buat ibadat. Kalau begitu dah tahu dah apa yang akan berlaku. Kalau begitu buatlah supaya ibadat banyak-banyak, supaya tak menyesal. Macam kita lah sekarang, semua tanda-tanda kiamat ada. Nabi cerita 1400 tahun yang lepas. Tanda-tanda kiamat, Nabi sebut apa? Anak derhaka. Tanda-tanda bala akan sampai. Wattakhizatul qainat wal ma'azif. Apabila diambilnya penyanyi-penyanyi perempuan al-qainat diagung-agungkan dan muzik banyak dipermainkan. Nabi sebut 1400 tahun yang lepas. Bala akan sampai apabila muzik banyak dimainkan. Bila penyanyi banyak diagung-agungkan. Habis itu Nabi dah sebut, buat juga. Kemudian bila datang bala, marilah kita buat kunut nazilah. Pening kepala tuan-tuan. Cuba jangan buat. Selesai masalah. Antara bala-bala yang akan sampai berpunca daripada apa? Nabi kata 15 perbuatan. Apabila kita buat, maka halal balak itu akan sampai kepada kita. Nabi dah bagi tahu, buat 15 benda, perkara ini akan datang balak. Kalau tak nak balak, jangan buat. Buat juga. Itu nak kata apa? Punya baiknya Islam, punya baiknya Allah Ta'ala, punya baiknya Nabi Muhammad. Dia cerita, jangan buat, nanti dapat yang ini. Kamu buat yang ini, nanti dapat yang ini. Jangan buat benda jahat. Tapi manusia nak kata apa tuan-tuan? Dia tetap nak buat benda jahat. Jadi tuan-tuan yang saya hormati, itulah nama dia hidayah. Itulah nama dia taufik. Allah Ta'ala sebut di dalam Quran surah Al-A'raf ayat 1, ayat 2, ayat 3. Alif Lam Mim Sad. Kitabun unzila ilaika fala yakun fi sadrika harajun min litunzira bihi wa zikra lil mu'minin. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tazakkarun. Mudah-mudahan kita jadi yang tu. Ayat 3 last sekali. Balik sekali lagi, buka juzuk 8 surah Al-A'raf ayat 1, 2 dan 3. Kenapa saya kata mudah-mudahan kita jadi yang nombor 3, ayat ketiga? Apa dia? Dalam ayat tu Allah Ta'ala kata qalilan ma tazakkarun.
sedikit sangat yang mengambil peringatan daripada ayat ini. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan sedikit. Sebab tu tuan-tuan jangan heran kalau sembahyang subuh sedikit. Sebab Allah sebut sedikit. Jangan heran kalau konsert 100,000, kalau main ceramah 100 orang, jangan heran. Allah Ta'ala sebut sedikit. Yang beriman sedikit, yang mengambil peringatan sedikit, yang nak dengar cakap Nabi pun sedikit, yang nak taat pada Allah pun sedikit. Mudah-mudahan kita jadi orang yang sedikit. Pelik tu Ustaz, selalu kita nak banyak, duit banyak, kereta banyak, isteri banyak. Ustaz ni pula nak jadi sedikit. Ya, sebab Allah Ta'ala kata orang yang bersyukur sedikit, orang yang beriman pun sedikit, orang yang mengambil pengajaran daripada Al-Quran pun sedikit. Allah Ta'ala kata apa? Alif Lam Mim Sad, kitabun unzila ilaika fala yakun fi sadrika haraj minhu. Ini adalah sebuah kitab. Apa? Al-Quran. Dan janganlah kamu ni menjadi haraj yang Allah Ta'ala turunkan kepada kamu, dan janganlah kamu bila baca Quran jadi haraj. Haraj itu apa Ustaz? Satu nama dia kharaj. Kharaj maknanya keluar. Kharaja, keluar. Kalau haraj, punsin. Punsin, fedak, tak suka. Orang-orang macam tuan-tuan panjat gunung. Ya sok ada sama panjat gunung. Tuan-tuan panjat gunung lama-lama sesak nafas ke makin semput, ke makin relax kat atas gunung? Makin relax ke makin jarang bentuk orang panjat gunung makin relax di atas. Dia makin tinggi makin semput, lagi tinggi lagi tak ada oksigen. Tuan-tuan naik gunung Everest sejam. Cik pakai topeng, kata naik buat apa? Makin kita tinggi, oksigen makin nipis. Nama dia apa? Haraj. Tuan-tuan naik tangga tingkat 18. Tu. Orang nak buat rumah flat tu. Besok dah siap jangan naik lift. Naik tangga. Tuan-tuan naik mendaki naik tangga tu. Itu nama dia apa? Haraj. Allah Ta'ala sebut, Al-Quran ini bila kamu baca, jangan jadi semput. Al-Quran ini bila hukum dia diterangkan kepada kamu, jangan jadi sesak nafas. Al-Quran ini adalah peringatan, membawa kebaikan. Allah Ta'ala kata, ikut, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum. Ikut Quran, jangan ikut yang lain, kata Allah. Allah tutup ayat nombor 3, qalilan ma tazakkarun. Tapi sedikit daripada kamu yang mengambil peringatan. Jangan ikut yang lain, hanya ikut Quran, kata Allah. Ikut Nabi, ikut agama. Kata Allah sedikit sangat yang nak ikut Al-Quran, hadis, ijma', qiyas. Yang dia nak ikut ialah nafsu dia. Yang dia nak ikut ialah musuh-musuh Islam. Apa yang musuh Islam buat, semua dia buat. Yang Nabi buat, tak mau buat. Nabi simpan janggut, tak nak lah. Tapi kalau orang putih buat macam ini, buat lah. Nah, orang putih ambil duit shilling, bakar bawa atas, buat lah. Hitam dahi. Nah, orang putih jadi mak pang, kita jadi mak pang. Orang putih jadi LGBT, orang kita jadi LGBT. Dia pun nak jadi LGBT juga. Ada gay juga dia pun. Macam mana kau? Yang Nabi suruh buat kau tak nak buat. Yang orang putih, yang Yahudi, Nasrani buat kau sibuk nak buat. Saya tahun bila saya pergi Mekah, saya tanya pada kawan saya, dia ni arkitek. Saya tengok dekat farmasi dekat Mekah. Apa saya gambar ular? Apa saya gambar ular? Semua gambar farmasi ular. Apa heck? Lama saya tanya, saya rasa lebih daripada 14 tahun dulu saya tanya pada kawan saya. Bila saya pergi ke hospital,
Pergi ke klinik, dia bagi senarai ubat tu tak ambil di klinik, ubat tu kena beli kat farmasi. Saya bawa jemaah umrah, bila demam ke sakit, refer pada klinik tulis nama ubat, pergi ambil kat farmasi, beli sendiri. Dia bukan macam kita di Malaysia ni, hospital ada farmasi, kau pergi ambil di bawah, kau pakai duit beli sendiri. Itu negara Arab. Kita ni kadang tak syukur dengan kita punya Malaysia, ubat RM1 je kita marah. Pergi negara lain, China, dia tanya dulu, ada kad nak masuk hospital, tanya dulu, ada insurans, ada aku pandai-pandai kau. Kita sekarang hospital kerajaan ada lagi tuan. Syukur pada Allah kita ni. Jadi bila saya pergi farmasi, besok pergi farmasi beli ubat untuk jemaah, saya tengok lambang farmasi tu ada ular pun dia ada belit-belit. Apa pasal lambang farmasi ni ular? Boleh lambang Panadol ke? Nah, lambang Panadol ke? Insulin ke? Banyak lagi ubat kan? Tahan sakit ke? Painkiller ke? Jarum ke? Tak ular. Rupanya bila saya baca tuan-tuan, ada kisah ular ni di zaman Firaun dulu. Zaman Firaun, ahli-ahli sihir Firaun ni dia datangkan ular kat situ. Yang mana ular ni matuk orang, tapi taklah mampu orang. Maka nak legakan penyakit, nak sembuhkan penyakit, pergi pegang pada ular. Pegang pada ular yang menjala. Akhirnya sembuh penyakit daripada ahli sihir tadi. Maka daripada situlah timbulnya yang ular yang membelit di lambang farmasi. Oh, zaman bila punya ni tuan-tuan. Kita hari ini, yang benda yang macam tu kita tak kaji. Lambang ini lambang apa? Lambang itu lambang apa? Apa ni? Setiap satu benda, dia mesti ada benda lain. Kita minum di kedai kopi. Lambang apa ni? Perempuan ni siapa dia? Tak pernah tanya pun. Kita belasah je. Nak kopi latte lah, cappuccino lah. Tak pernah pula kita tanya. Lambang dekat gelas ni, kat leher ni lambang siapa? Dr. Sengih gambar. Orang ni nama apa? Cubalah kita makan ayam goreng. Ada gambar Tok Uban Dr. Sengih pakai bowl di situ. Tak pernah tanya ke Tok Uban tu siapa? Yang kita main belasah dia makan. Sekali-sekala buatlah kajian. Sekali-sekala kita buatlah penelitian. Kenapa ini lambang ular? Kenapa ini lambang? Mesti ada tanda-tanda tuan-tuan. Penuh dengan kod-kod rahsia. Sebab itu Allah Ta'ala sebut dalam Quran 120 surah Al-Baqarah, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum qul inna hudallahi huwal huda. Allah Ta'ala sebut tu, wala ini taba'ta ahwa'ahum ba'dal ladzi ja'aka minal 'ilm ma laka minallah min waliyyin wala nasir. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Baqarah itu, Allah Ta'ala kata, Yahudi dan Nasrani ini takkan sekali-kali redha dengan kamu sehinggalah kamu ikut cara mereka. Ikut style mereka. Ingat, hidayah yang betul hanyalah daripada Allah. Petunjuk yang betul hanyalah daripada Allah. Siapa-siapa yang ikut lain daripada hidayah Allah, Allah takkan tolong dia, Allah takkan jaga dia. Masya Allah. Macam mana kita nak mengada Allah kalau Allah kata aku tak jaga dia, aku tak lindung dia, aku tak tolong dia. Dalam dunia dulu kita ikut style bukan Islam. Dalam dunia dulu kita ikut sistem musuh-musuh Islam. Di hari kiamat pula kita nak minta pada Allah. Sedangkan Allah tidak pernah redha pada yang lain melainkan hanya pada Islam. Sebab itu tuan-tuan yang saya hormati, apa persiapan kita untuk akhirat? Nombor satu, persiapannya ialah ibadat. Nombor satu. Sebab Allah dah sebut, ramai orang akan menyesal di hari kiamat sebab di dunia dahulu tidak melakukan amal ibadat. Maka kita tak mau jadi menyesal di hari kiamat. Macam mana tak nak menyesal? Sekarang nak buat ibadat. Oh, kalau gitu Ustaz, besok saya nak berhenti kerja. Kenapa? Saya nak duduk di surau, saya nak ibadat. Kata akak kerja apa? Saya cikgu sekolah. Saya nak berhenti kerja, saya nak zikir Ustaz.
Makanlah. Makan betul ke dalam makan juga. Dia faham ibadat tu duduk dalam masjid zikir. Dia tak tahu kerja pun ibadat. Dia tak tahu jadi polis pun ibadat, jadi cikgu pun ibadat, jadi kerak ni pun ibadat. Lambat sikit nak jatuh ni. Nak faham? Tak faham sudah. Kerja apapun ibadat selagi mana halal. Okey Ustaz. Macam bulan Ramadan. Puasa, kalau kita puasa, kalau kita tidur dapat pahala Ustaz kan? Pahala. Kemudian kerja pun dapat pahala kan? Pahala. Maknanya kalau kita kerja sambil tidur, 2 pahala Ustaz kan? Silakan. Mudah-mudahan awak masuk syurga lah. Yang mana faham, tak faham sudah. Baik, tuan-tuan yang saya hormati. Yang pertama, kita nak buat ibadat. Ibadat kan ni banyak jenis. Ada ibadat khusus. Ada ibadat yang fardu, ada ibadat yang wajib, ada yang sunat, ada yang harus. Maka yang wajib buat. Sebab ada sahabat Nabi, dia tanya pada Rasulullah, macam dia ni layak ke masuk syurga? Apa amalan kau? Saya sembahyang, saya puasa, saya buat haji, saya taat pada Allah, saya taat pada Rasulullah, saya tak buat maksiat apa. Bolehkah saya masuk syurga? Boleh. Maknanya buat betul-betul. Jangan buat jahat. Kita hari ni sembahyang, jahat pun buat. Bila masa saya buat jahat, saya tak mengumpat. Memang abang tak mengumpat, tapi abang mengumpat. Masa bila saya mengumpat? Mengumpat untuk imam. Mengumpat untuk imam, mengumpat Ustaz Kazim. Mengumpat jatuh kuasa surah. Apa surah kecil sangat panggil Ustaz Kazim? Mana buat itu? Tak pernah faham. Tak faham. Memanglah tak muat. Sebab tu dia sediakan kemah di bawah. Yang mana datang lambat, bawah. Mana cepat naik atas. Hidup kita penuh dengan mengumpat. Saya tak pernah mengumpat mengurusi surau Ustaz. Ustaz jaga baik-baik sikit. Sebab apa abang tak nak mengumpat mengurusi surau? Saya mengurusi. Oh, sama. Memang dia tak mengumpat lah, dia mengurusi. Kita mengumpat hujan. Malam elok. Hari ini nak buat ceramah hujan. Tak Binawi. Binawi kau marah Tuhan tau. Allah nak bagi hujan, syukurlah. Sejuk udara, pokok bersih, sungai berjalan dengan lancar, segala semak samun bersih tuan-tuan dalam sungai, kayu-kayan, sampah-sampah dia bawa semua. Kalau tak ada hujan macam mana daun nak makan, macam mana daun nak buat oksigen, karbon dioksida. Kalau dia penuh dengan lumpur, penuh dengan habuk, dengan hujan ni jadi bersih daun. Bila dia bersih daun, kita bernafas dengan lega tuan-tuan. Tapi banyak orang yang marah hujan. Jangan kita tuan-tuan, memang tuan-tuan tak mencuri, tapi kita memfitnah. Banyak orang yang terlibat dengan fitnah. Okay. Takut saya tengok tuan-tuan, tambah-tambah hari ni kita ada media sosial. Banyak betul yang fitnah. Ustaz Kazim ni, dia ni belah mana ya? Saya baca di komen dalam TikTok. Dia dah cumulut sekarang. Cumulut. Dia dah cumulut dengan parti tu. Masa bila saya cumulut dengan parti? Saya bukan orang politik. Saya tak pernah masuk politik. Dulu saya masuk. Kemudian saya isytiharkan, saya keluar. Saya jadi non-partisan. Saya keluar tahun 2015. Cukup 2014 saya stop tak mau. Saya tak mau. Dulu jangan tuan-tuan. Saya ceramah dulu garang. Dulu mana ada kulit. Isi semua balonnya. 2 tahun ceramah duk balon orang kena santau. Mampu ya. Lepas tu saya ubah pendekatan saya jadi penceramah yang menyeronokkan orang, yang menjadikan orang berkasih sayang. Saya bukan orang politik. Habis tu baru ni Ustaz kata nak tanding. Saya dah pegang dah tu. Memang. Tapi tuan-tuan tak tahu apa-apa, jangan cakap apa-apa. Memang saya pegang, memang saya setuju untuk bertanding. Tapi saya bukan ahli politik. Saya dipilih mewakili orang-orang yang tidak berparti
untuk mewakili orang yang tidak berparti dalam parlimen. Saya bukan orang politik. Tak ada, tuan-tuan cek Ustaz Kazim parti mana. Berapa lama tuan-tuan akan jumpa ahli. Berapa ramai yang fitnah dah. Saya cuma akan bercakap soal agama, mewakili orang agama, mewakili kepentingan agama. Kalau saya menang hari itu, tuan-tuan, insya-Allah. Bayangkan kalau saya duduk dalam parlimen. Tapi yang hentam saya banyak sama. Ni cari duit ni penunggang agama ni parah ni. Salah. Dia langsung tak ada tenang, tak ada. Tenang, tak ada. Dia letak kepala otak dia sama dengan orang. Dia letakkan kalau aku duduk kedudukan tu, aku akan dapat. Maka dia pun ingat orang tu macam itu. Ini nama dia kepala otak. Dia tak tahu orang tu tak sama dengan dia. Bayangkan tuan-tuan kalau saya duduk sekarang, orang kata apa benda yang saya boleh buat? Apa benda yang saya boleh buat? Apa benda yang saya boleh buat? Saya cakap dulu, waktu saya nak setuju tu saya cakap, syarat dia boleh terima? Boleh terima syarat saya? Apa permintaan saya? Nombor 1, saya nak seluruh Malaysia, masjid dan surau, imam 2 orang, bila 2 orang daripada mahtafiz dan dibayar gaji tetap dan berpencet. Bayangkan tuan-tuan kalau saya jadi menteri. Surau ni pun ada 2 imam, 2 bila daripada kalangan anak-anak tahfiz kita. Tetap dan berpencet. Ni semua sekarang budak-budak tahfiz nak pergi mana? Nak qasidah ya. Ya Hanana pada tahfiz. Lepas ya Hanana pergi mana? Yang ni yang kita buat, bayangkan tuan-tuan akan dapat banyak benda. Antara benda yang saya cakap bagi peluang pada saya akan buat. Saya nak apa dia? Yang duduk atas kapal Tobang tu, yang duduk atas langit tu, arak tak dijual. Tak ada arak dan semua tutup aurat. Tak ada siapa yang pakai kain belah ke apa duduk di atas. Kalau boleh orang lelaki semua layan di atas. Perempuan tak ada. Selesai. Itu benar. Baik, setuju apa yang saya nak buat? Ada 8 tuntutan saya. Baru saya sign. Dan saya ingat sign bodoh lagu tu. Tapi manusia ni tak pernah sangka baik dengan orang. Tak pernah, tuan-tuan. Dia sangka buruk saja. Sekarang, bila tak jadi, alangkah bagusnya kalau Ustaz Tanding itu kan bagus mewakili Pulau Utara. Dulu aku nak cakap, marah aku. Hidup kita ni, tuan-tuan, adalah untuk berbuat ibadat. Siapa-siapa pun di sini layak masuk syurga. Sebab Allah Ta'ala sebut syurga itu seluas langit dan bumi. Syurga bukan luas surau. Surau ni tuan-tuan, agak-agak siapa nak masuk sekarang? Datang lagi 100 orang, agak-agak boleh masuk. Tak boleh dah. Petugas dah tunggu kat bukit ni. Penuh. Minta maaf, penuh. Duduk ke wakil mahal, minta maaf. Agak-agak ada tak bahasa tu di syurga? Maaf syurga penuh. Malaikat cakap depan pintu syurga. Minta maaf, penuh ya. Tolonglah malaikat seorang je untuk makcik. Makcik dah ceng laka ni. Ceng makcik penuh. Yang hujung tu pun punggung dia betul-betul tang sliding door. Makcik tak muat lah. Kalau makcik masuk tak muat makcik. Habis tu kalau makcik tak boleh muat ke syurga mana makcik nak pergi malaikat. Neraka banyak kosong. Makcik nak pergi neraka. Tuan-tuan, istilah tu tak ada di hari kiamat. Semua orang layak masuk syurga. Siapa pun layak kalau kita nak. Kalau kita nak masuk syurga, layaklah kita masuk syurga. Macam mana nak layak masuk syurga? Dengan rahmat daripada Allah atas amal ibadat yang kita buat. Yang ni yang saya sebut semalam di Masjid As-Salihin. Nak kira dengan semayang ni pun tuan-tuan, Allah. Nak dapat syurga ni pun tak tahulah. Semayang maghrib kita tadi tuan-tuan, khusyuk tak khusyuk? Nak dapat syurga dengan maghrib tadi, Allah. Macam-macam benda kita ingat. Waktu maghrib tadi, yang parking kereta jauh. Selamat kereta. Jauh parking. Tapi semayang. Waktu rukuk tu gagal pokok baju Melayu. Ada kunci, ada Allah. Subhanallah Rabbil Azim. Macam mana tu? Khusyuk tak ada.
Tapi dengan rahmat Allah, kasih sayang Allah, mudah-mudahan Allah bagilah pahala. Dengan pahala tu masuklah syurga. Cuba tengok zikir kita tadi. Yang tu imam zikir sedap. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita juga tengok zikir, mata melihat. Subhanallah, 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 subhanallah. Bayangkan tuan. Semua tempat dia tengok. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tengok-tengok Ustaz Kazim tepi-tepi ada siku kepada dia. Ustaz Kazim, subhanallah, subhanallah. Kau ni berzikir ke apa? Kalau nak tengok kualiti ni tuan-tuan, Allah. Tapi Allah ni dia Maha Pengasih, Rahman, Rahim. Mudah-mudahan dengan rahmat dia kita buat masuk syurga lah. Tapi kalau tak buat ibadat, macam mana nak masuk syurga? Contoh dia apa? Kamu tak ada kerja ke? Saya dah pergi temu duga. Pak Syed, semalam saya pergi temu duga. Harap-harap dapatlah. Jumpa pula dengan Usop. Usop, kamu tak ada kerja Usop? Saya dah dapat temu duga Pak Syed semalam. Tapi saya tak pergi. Harap-harap dapatlah kerja tu. Agak-agak macam mana? Yang satu pergi temu duga. Harap-harap dapatlah kerja. Yang seorang lagi pula tak pergi temu duga. Harap-harap. Macam mana kau nak dapat kerja kau tak pergi interview? Mak tak sembahyang, mak mengharapkan syurga Allah. Kalau tak mak tak sembahyang, macam mana mak masuk syurga? Mak sembahyanglah. Mudah-mudahan dengan kasih sayang Allah, Allah bagi syurga. 2 rakaat saja subuh. Takkan 2 rakaat ni nak dapat syurga yang sangat hebat. Memang betul Allah sayang kepada kita. Allah tak minta pun sembahyang subuh ni tuan-tuan di Mekah. Bayangkan kalau Allah kata sembahyang subuh kamu hendaklah di Mekah. Oh letih. Kita boleh sembahyang subuh di Al-Abrar. Kita boleh sembahyang subuh di rumah kita. Allah Ta'ala bagi keampunan pada kita. Kalaulah Allah buat syarat, puasalah kamu 12 bulan setahun, jenuh kita. Allah cuma minta sebulan sekali saja dalam setahun. Sebulan saja daripada 12 bulan. Allah cuma minta sekali seumur hidup pergi haji. Bukan tiap-tiap bulan. Allah cuma minta setahun sekali bayar zakat. Itu pun kalau cukup nisab, bayarlah zakat. Allah Ta'ala suruh tutup aurat bila keluar daripada rumah. Duduk dalam rumah kat lihau, tak pakai apa, tak tahu. Seorang-seorang duduk, kunci pintu, tutup tingkap, pasal langsing, buka aircon. Laki bini tak pakai apa, duduk menor tengok TV. Tak apa. Tak haram. Dua-dua buka YouTube dengan ceramah Ustaz Kazim. Seronok abang kan pakai macam ni? Betul tak? Ulang. Dua orang bukannya salah. Yang salah ni bila ada orang. Tuan-tuan yang saya hormati. Sebab itu Allah Ta'ala sebut kepada kita. Satu ingatan yang berkali-kali Allah Ta'ala ingatkan. Apa dia Ustaz? Ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as-shadiqin. Berapa banyak ayat-ayat. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah. Kenapa Allah berkali-kali sebut bertakwalah? Kerana itulah bekalan untuk akhirat. Nampak ada tuan-tuan? Khutbah Jumaat, ittaqullah. Ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin. Takutlah kamu kata Allah, kerana kamu ni apa yang kita buat sekarang di hari kiamat, nanti di hari kiamat akan disoal. Sekarang kita buat di dunia akan disoal besok di hari kiamat. Masya Allah. Jadi tuan-tuan, kalau tuan-tuan tak nak sembahyang, pulang. Kalau tuan-tuan nak berzina, buat. Nak minum arak, silakan. Tapi ingat kata Allah, aku soal dan aku balas di hari kiamat. Ni masalah. Kalau kita mati terus tak apa.
Kita ada alam pula di alam lain. Tahapan demi tahapan nak menuju ke akhirat. Seksa tuan-tuan. Nak seronok minum arak tu berapa lama? Saya jumpa ada satu orang Melayu kita minum arak. Mulut dia, kita tak tahu bau apa. Siapa dia ni? Bau pelik ingat. Saya tanya dekat PA saya, bau apa? Itulah bau arak. Loh. Yang kita tak nak bau. Minum arak entah. Selama rok dia. Waktu saya duduk di asrama saya dulu, saya suka baca. Kadang-kadang saya tak ada kerja apa. Saya dengar dalam TikTok ceramah ke apa ke. Kadang saya baca komen juga, walaupun saya malas baca komen kan. Saya malas baca komen, tapi yelah bila dengan komen ceramah saya tu, saya baca komen juga. Si Kazim ni lulusan dia di mana Lulusan di mana? Kazim ni di mana dia belajar? Masya Allah. Saya belajar di Ma'had Hafiz Al-Quran dan Qiraat Negeri Perak tahun 1990, 89, 1990, 1991, 92. Jadi kelulusan saya di situ. Saya dapat diploma tahfiz. Sebelum tu Ustaz di mana? Sebelum tu saya mengaji sekolah Arab, sekolah menengah agama Asy-Syibbaniyah. Sebelum tu Ustaz ngaji di mana? Sekolah biasa, sekolah menengah bersaut, Sungai. Selepas habis tahfiz Ustaz buat apa? Saya nikah. Pas saya pun nikah lah, bodohnya soalan. Nikah, mak suruh nikah, saya nikah. Dapat anak seorang, saya sambung belajar. Saya sambung lagi belajar. Jadi tuan-tuan, ada orang tanya Ustaz Razim ngaji di mana? Ada yang tanya pula Ustaz Razim ni bukan mengaji habis. Memang saya tak mengaji habis. Siapa sini yang mengaji habis? Cuma angkat tangan. Tuan-tuan rasa tuan-tuan mengaji PhD tu habis ke? Dah habis ilmu lah kan? Ilmu kalau kita celup jari kita di laut, angkat balik jari kita, air di jari kita tu ilmu kita, nuhat laut tu ilmu Tuhan. Masa bila habis je kita belajar? Takkannya habis ni. Lagi mengaji, lagi tahu, lagi banyak benda yang kita tak tahu. Lagi kita belajar, lagi kita tahu yang aku ni tak tahu. Kalau tuan-tuan kata saya semua tahu, maknanya tuan-tuan ni riak, sombong, takabur, lagak, tuan-tuan merasakan diri telah pandai, diri sangat pandai. Baik, tuan-tuan yang saya hormati, saya jumpa orang yang minum arak tadi. Duk sebelah dia menyembang, nak muntah, ada pening, ada. Ada orang yang duduk dengan saya pakai gelang emas, lantai emas. Dia panggil saya pergi rumah dia, dia buat kenduri, jemput saya makan, baca doa. Saya tengok dia pakai rantai emas, gelang emas. Nak tegur tak tegur, nak tegur tak tegur, nak tegur tak tegur. Dahsyat tuan-tuan. Ada orang yang datang jumpa saya, dia pelacur. Saya jumpa dia dekat dengan satu RNR. Ustaz, kita akan jumpa pelacur kalau kita cari dia. So, Ustaz cari pelacur. Astaghfirullahaladzim. Saya tahun 90-an, kalau tuan-tuan ingat, tuan-tuan dengar ceramah saya melalui CD. Kalau tuan-tuan ingat, orang beli CD, dengar dalam kereta, pasang dalam bas, pasang kat restoran. Saya dapat royalty, satu tajuk CD, royalty dia 200 keping CD. Saya bukan dapat duit. Bukan royalty bagi duit, syarikat tu bagi 200 keping. Jadi kalau saya nak duit, saya jual lah CD tu. Pergi ceramah jual, siapa nak dapat CD saya, ada dua tu. Saya pun malu jual CD sebentar. Jadi saya ambil CD tu, saya bagi dekat orang. Bila saya singgah RNR, bila saya singgah mana-mana, saya bagi je, bagi. Rupanya saya terbahagi kepada pelacur. Sebulan lepas tu dia datang, Ustaz ingat tak saya? Mana saya ingat? Yang Ustaz bagi CD tu, banyak saya bagi, mana satu saya ingat?
Apa masalah tak? Oh, dia start menangis. Dia kata, saya balik tu saya dengar CV ustaz, saya insaf. Saya cari ustaz, datang ke Ipoh ni. Saya ustaz, tolonglah ustaz, macam mana saya nak buat? Saya kata, berhenti je. Berhenti. Tak usah buat lagi kerja haram. Duduk sekolah saya. Dia belajar di sekolah saya 2 tahun. 2 tahun. Pakai tudung labuh, pakai purdah. Lepas tu dia keluar. Tak tahulah dia menikah ke apa, saya tak tahu. 2 tahun dia tinggal di sekolah. Dia insaf, dia taubat tu. Dia ajak kawan dia seorang. Waktu dia nak masuk sekolah saya, dia tanya, ustaz, nanti saya masuk sekolah ustaz ni, saya nak makan apa? Saya kata, apa saya makan, akak makan. InsyaAllah rezeki, insyaAllah tak akan berputus. Habis tu duit saya ni ada. Duit hasil pekerjaan saya ni ada, ustaz. Yang tu bagi kat saya. Kita hantar dekat Baitul Mal. Biar Baitul Mal uruskan. Jangan duit haram tu pula pergi telefon pelanggan pula. Beb, kau 4 kali ambil balik. Haji Dola, kau 2 kali ambil balik. Haji Dola tanya, jangan telefon pergi ambil balik duit tu, jangan. Terus bagi, saya pergi hantar dekat Baitul Mal. Dan saya cakap pada dia orang, saya tak cakap. Pelajaran tu saya tak. Ni duit tak elok, simpanlah nak buat. Jabatan tu nak buat jalan tu buat lah. Dia orang tahu lah. Jadi adakah makcik tadi miskin papa kedana melarat? Tak. Dia betul-betul beristiqamah. Dia betul-betul istiqamah bertaubat. Malu saya dia tuan-tuan. Dia berzikir, berpuasa, semayang. Tadi saya sebutlah pada tuan-tuan. Tuan-tuan nak buat apa di dunia? Buat. Tapi ingat kita mati. Tapi ingat kita akan mati. Kita akan disoal, akan dibalas. Kalau begitu, jangan buat jahat. Hanya buat baik saja. Jangan buat jahat, buat baik saja. Nama dia apa? Bertakwalah kepada Allah. Bahasa paling mudah. Sebab bahasa takwa ni, makna dia macam-macam. Ni kata ini, ulama ni kata ni, ulama ni kata ni. Senang bahasa Melaka, senang tuan-tuan. Apa dia? Buat baik sahaja. Yang jahat, jangan buat langsung. Itulah takwa. Sebab tu diulang berkali-kali. Dalam khutbah, dalam akad nikah, berkali-kali ittaqullah, ittaqullah. Dan dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut wa tazawwadu, dan berbuat bekallah kamu. Sebaik-baik bekalan adalah takwa. Fa inna khairaz zat at-taqwa. Saya daripada Ipoh. Saya Ipoh Mali Talak Sombong. Hari Sabtu lepas saya ceramah di Seremban. Malam. Hari Ahad saya ceramah di Tawau Sabah. Hari Isnin saya ceramah di Putrajaya. Hari Selasa saya ceramah di Kulim. Hari Rabu saya ceramah di Tampin. Hari Khamis saya ceramah di Upsi Tanjung Malim. Semalam saya ceramah di Ujung Pasir, Pematang Pasir. Semalam. Pagi tadi di Ipoh, sekarang dengan tuan-tuan. Besok di KL, malam besok di Johor, kemudian di Singapura. Hari Isnin di Singapura. Hari Selasa di Jeneri, Kedah. Hari Rabu di Ipoh, hari Khamis di Al-Usta, hari Jumaat di Madinah. Mana ada duduk di rumah? Kerja saya jalan. Kerja saya dakwah. Apa yang saya buat bekal? Tuan-tuan pergi tengoklah kereta saya, apa bekalan saya bawa? 8 beg. Saya kata kat isteri saya, mama duduk dia. Saya yang akan kemas. Lagi mama kemas, ada hak tertinggal lah, ada hak terlebih lah. Saya kata masuk stokin, dia masuk stokin dia. Sebenarnya tengok, siapalah isteri aku ni masuk stokin dia pula dah. Bila masa aku nak makan. Mama duduk dia duduk atas katil, dia tengok saya susu ini.
Ini di Melaka, ini di Johor, yang ni di Singapura, yang ni naik kapal terbang, yang ni balik kapal terbang naik emas, yang ni ini. Satu kereta tu. Besok tukar kereta lain pula. Cuba tengok dalam kereta saya tu, apa bekalan saya bawa? Yang saya bawa kurma. Yang saya bawa bekalan kopi ala Kazim. Sarapan dengan kopi ala Kazim. Baju 8 lai. Seluar 8 lai. Spender 8. Spender pun lai juga no? Plekat 4 lai. Banyaknya ustaz. Tak banyak. Nanti saya nak pergi umrah pula. Satu beg. 8 hari, 9 hari saya nak duduk. Ubat kena bawa untuk 9 hari. Baju untuk 9 hari. Keihram beli di sana. Tali pinggang beli di sana. Tak payah beli sini, berat. Selipar berlambak di sana. Ubat gigi beli kat sana. Tuan-tuan, itu bekalan dalam dunia. Agak-agak bekalan untuk akhirat. Apa dia? Apa bekalan untuk akhirat? Ada setengah bangsa bekalan untuk akhirat. Dia hantar kereta, dia hantar rumah. Ingat? Setahun sekali hantar buah. Kek semua hantar. Kita, orang Islam bukan fahaman macam itu. Allah Ta'ala kata sebaik-baik bekalan untuk akhirat ialah takwa. Itu bekalan untuk orang nak mati. Bekalan untuk akhirat. Nama dia ialah takwa. Apa dia takwa, Ustaz? Ada banyak ciri-ciri takwa. Tuan-tuan, balik sekali lagi buka surah Al-Baqarah ayat 1, 2, 3. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Ini adalah sebuah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, menjadi petunjuk kepada orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Siapa orang bertakwa? Nombor 1, orang yang percaya pada perkara-perkara gaib. Jangan faham perkara gaib itu hantu. Jangan. Perkara gaib banyak. Saya pergi ceramah minggu lepas. 2-3 hari 2 malam. Duduk satu hotel. Tingkat hotel tu ustaz saya seorang. Saya tengok senyap sunyi hotel, tak ada orang, aku seorang. Tak apa. Pembantu saya tingkat 8, saya tingkat 9. Saya duduk, saya tengok laut. Duduk tingkat 9 kan, nampak laut. Saya pula jenis tak boleh tidur. Duduk dekat balcony, tengok laut. Malam, masuk duduk atas katil, duduk atas katil, nampak. Kak Lehau, nampak Kak Lehau. Dengan hitam dia, bulu dia. Mata merah nengok saya. Dia berdiri dekat dengan tempat baca kopi. Saya tengok dia tengok saya. Oi, aku nak lari keluar malu. Kalau lari keluar pergi apa Ustaz? Hantu. Takkan Ustaz tu hantu. Malu lah saya kan. Kita kena jagalah standard kita. Nampak benar Ustaz ni penakut. Nak terjun tingkat 9. Nanti polis datang bawa plastik hitam atau Land Rover, tak nak tuan. Ustaz Kazim terjun berguna tak mau dia. Saya duduk atas katil, saya cakap kat dia. Tak payahlah kaca aku nak tidur sekejap. Aku nak baca kopi, buatlah. Aku nak tumpang tidur, dia nak tumpang tidur. Aku tahulah ni bilik kau. Ni bilik dia, saya masuk situ. Saya nak ngerah, marahlah dia. Ni rumah tuan-tuan, tiba-tiba orang datang masuk halau tuan-tuan. Marah tak tuan-tuan? Marah lah. Tapi kalau orang tu masuk cakap elok, tak marah kita. Jadi faham kita, bilik ni dia duduk. Mungkin sebab lama orang tak duduk, hotel tak laku, kita pergi duduk pula. Dia pun terkejut. Ada orang malam ni dia. Jadi saya kata dekat dia, numpang kejap je
Kau hang kau, aku hang aku. Saya pun tarik selimut tutup. Jangan marah dia. Setengah orang marah. Keluar kau dari sini. Apa? Nampak ni. Mujahidin, terkendung. Ya sudah. Bila tuan-tuan tinggi suara dengan dia, dia balas balik. Sebab tu kadang-kadang saya tengok perawat, minta maaf lah saya cakap ni, perawat-perawat ni kasar. Ya, tekaknya kepala orang sakit, cakap. Dari mana kau datang? Cakap. Kalau tidak, aku bunuh kau. Ui, garangnya. Dia baru 48, jin tu 4,000 tahun. Yang jin tu tak mampu-mampu. Kau nak bunuh dia. Allah jadikan dia umur panjang lebih daripada kita. Sebab tu jangan marah dia. Saya kalau dulu-dulu lah saya buat perubatan. Tapi saya tak nak penting kan. Kalau saya berceramah, saya masuk TV, saya kuliah maghrib, saya jaga sekolah, saya jaga anak yatim, saya jaga fakir miskin, saya juga mengubah orang, mampu kan. Pening balik. Jadi ada benda yang tak perlu, benda yang tak penting, saya penting. Antaranya ialah perubatan. Saya stop. Saya tak nak buat perubatan. Letih tuan-tuan, besok nak ceramah pula. Ada saya pergi satu tempat tu, habis ceramah, dia kata, Ustaz, boleh tak tengok ayah saya? Kenapa ayah? Ustaz tengoklah, tolong tengok Ustaz. Saya pergi, masuk dalam rumah, busuk kali haui. Busuk. Dia mau pasang nama-nama yang asal-asal Arab lah, nama bukur. Busuk Allah, apa yang busuk? Rupanya ayah dia perlu nipis ini badan. Saya pun tengok. Bila sekali tolak dia sikit, kulit ini dah lekang. Saya tengok ayah dia, anak dia tanya saya, Ustaz, tak nak baca apa-apa. Tadi suruh tengok. Saya tengok. Saya ikut arahan dia. Jadi janganlah tengkir-tengkir. Aku bunuh kau, jangan. Gurau-gurau dia. Keluar ya. Ini bukan dunia kau, ini bukan tempat kau. Pergi keluar. Tak payahlah ambil kerik, sembelih dia jangan. Relax, tenang-tenang. Okay, ini parah ni, tenang. Janganlah kita pulang kampung. Jadi ada tempat yang saya pergi, dia basuh kain dalam bilik mandi. Orang tak guna tangan, orang guna mesin. Dia masih guna membasuh itu teruk sekali dengan sabun fat. Saya pergi ke bilik air, kau nak basuh ke, kau nak buat apa, kau lah. Tapi kalau bil air naik bulan ni, kau ya. Tak payah nak marah. Dia makhluk gaib. Dia pun ada dunia dia. Macam mana kita tak suka ditengking, macam mana kita tak suka dihalau, macam mana kita tak suka dibenci, macam itulah makhluk pun. Jadi saya kata dekat dia, maaf, saya tempat tidur sekejap. Kau nak bancuh, kau bancuh lah. Malam besok datang balik. Rumah dia. Saya dah terlelap sedikit. Sejaga sebab ada orang main plastik. Buka plastik. Unboxing. Dia buka beg, buka plastik. Oh ini parah ni. Tenang. Saya ingat bilik orang sebelah. Saya kata mana ada orang sebelah bilik aku ni. Aku seorang je 2 hari sini. Betul-betul clear kan. Ada. Jadi kalau tuan-tuan tak percaya dengan makhluk jin dan sebagainya, jom ikut saya, kita pergi report. Saya bagi bilik ni. Sampai sekarang saya ingat ni. 911 bilik ni. Saya ambil handphone saya rakam. Bila saya rakam, dia keluar flash. Oh, cerak lah pula. Saya tutup, saya nak hilangkan flash. Saya tak erti. Saya rakam lagi. Bila saya rakam, skrin handphone saya tu menghadap ke arah dia. Kamera pula saya letak bersandarkan bantal. Bila saya tengok balik, tak keluar gambar apa melainkan gambar bantal. Astagfirullahaladzim. Bodoh betul lah saya ni tuan. Sepatutnya kamera menghadap ke dia. Ini saya letakkan skrin. La ilaha illallah. Memang tak nampak apa. 15 minit tuan saya diam. Aku buatlah, kau nak buka plastik ke, nak buat tong sampah ke, buat. Kau rakam.
Bila saya cek balik tuan-tuan, lepas subuh pukul 6 saya cek balik, saya buka lampu cerah, tak ada gambar apa. Yang ada cuma bunyi saja. Ada adalah rakaman handphone saya ni. Kalau tuan-tuan sanggup mendengarnya, silakan dengar. Kak Leha, ada berani? Okay. Ini nama dia makhluk gaib, alam gaib. Tapi alam gaib sangat luas. Ada nama dia alam barzakh, ada nama dia alam syurga neraka. Kau orang yang bertakwa, kau percaya benda-benda ini. Ciri yang pertama, kau takut pada neraka. Aku tak nak masuk neraka. Aku takut. Orang ni nama dia orang bertakwa. Aku nak masuk syurga. Ini nama dia orang bertakwa. Nombor 2, orang bertakwa itu siapa? Yang kita nak buat bekalan, orang mendirikan sembahyang. Maknanya orang tak sembahyang, Ustaz, tak takwa. Tak takwa, tapi suami saya okey. Memanglah dia okey lah, okey. Not bad lah suami saya, Ustaz. Dia tak pernah ngata ke orang. Dia mengata ke orang pun tidak, berjudi pun tidak, merokok pun tidak, Ustaz. Mencuri tidak, dia tak ada Facebook, Ustaz. TikTok pun tak ada, sembahyang tak ada, puasa. Dia baik, Ustaz. Ulang balik, sembahyang pun tak ada. Ustaz. Dia rasa bila tak mengata ke orang, walaupun tak sembahyang, sudah kira baik. Tak baik, makcik. Jadi adik-adik yang mana nak kahwin, carilah yang sembahyang. Pakcik yang nak terima menantu, pilihlah yang sembahyang. Sebab itu ciri-ciri orang yang bertakwa. Ada tak lagi ciri-ciri orang bertakwa? Ada. Ayat yang saya bacakan tadi, u'iddat lil muttaqin. Disediakan syurga ini kepada orang bertakwa. Siapa dia? Alladzina yunfiquna fis-sarra wad-dharra. Orang bertakwa itu ialah orang yang menafkahkan harta dia waktu susah dan waktu senang. Waktu dia susah, waktu dia senang. Saya kalau senang, bersedekah. Saya tak kisah ni yang susah bersedekah. Kalau zaman saya ni, yang tua-tua macam saya, apa yang saya ingat? Saya ingat orang tua-tua dulu, dia suka simpan duit dalam bungkusan sapu tangan. Sapu tangan tu 4 segi, petak, macam pelikat bentuk dia. Duit RM1 digulung-gulung, duit silik digulung-gulung, kemudian dibungkus. Nanti nak pakai, dia buka balik sapu tangan tu. Waktu tu, saya anak yatim. Kenapa saya ingat sapu tangan yang ada duit? Sebab saya anak yatim. Kenapa dengan anak yatim dan sapu tangan? Sebab bila saya balik sekolah, ada pakcik naik bersikap, tunggu Ustaz. Dia buat keluar daripada poket baju Melayu dia, sapu tangan yang ada duit, dia sedekah kat saya 50 sen. Kemudian dia ikat balik, dia masuk, dia nak bersikap. Sehari saya lalu berjalan kaki nak pergi sekolah, jumpa pula opah pula. Ustaz! Dia ambil benda beg ni, buat keluar sapu tangan, pergi. Sebab tu saya teringat sampai sekarang, sapu tangan tu ada duit. Dan orang yang sedekah tadi ni, bukan kaya pun, miskin, tapi mereka tetap nak sedekah pada anak yatim. Ini ciri orang bertakwa. Kalau rasa nak masuk syurga, jadilah orang yang bertakwa. Apa dia? Bersedekah walaupun dalam keadaan susah. Apatah lagi bersedekah dalam keadaan senang. Allah, tuan-tuan, sedekah ada berapa jenis? Sedekah ada 4 cara. Cara yang pertama, Allah Ta'ala sebut sembunyi-sembunyi. Macam Amir Khan bersedekah. Amir Khan mana pula Ustaz? Peninglah pun Ustaz Kazim ni. Pelakon Ustaz Syahrul Khan, Salman Khan, Amir Khan, Kublai Khan. Amir Khan tina keting tanah. Nghe tu jeko pahungga hargam tu nama dia cerita main nama dia Amir Khan. Dia tak sedekah duit, dia sedekah tepung. Boh tepung sekilo. Siapa nak ambil?
Tepung buat apa? Orang yang betul-betul susah dia ambil walaupun tepung. Orang yang tak ikhlas, tepung orang nak duit, tepung apa barang. Orang yang dapat tepung buat balik ke rumah. Oi ya. Buat capati tu buka dalam tepung tu ada duit. Rupanya dia sorok duit dalam tepung. Sebab yang betul-betul memerlukan saja makanan, yang ambil tepung. Yang berlakon, yang tak perlu, yang buka dia tak nampak pun sekilo tepung tu, alah tepung lantak lah. Tapi yang betul-betul ambil, dia buka-buka, tengok-tengok dalam tepung tu ada wang. Ini cara Ustaz Amir Khan bersedekah. Yang jenis tu lah, sedekah secara sembunyi-sembunyi. Tuan-tuan ada tak tuan-tuan tengok dalam tabung kita? RM1. Tetapi dia lipat. Rupa-rupanya bila kita buka RM1 tadi ada RM50 dalam RM1. Dan tak tahu pun siapa yang sedekah. Tahun 1999 saya jadi imam. Tahun 2001 saya jadi pengurusi masjid. Timbalan pengurusi masjid. Tiap-tiap hari Jumaat apa kami buat? Ambil duit tabung Jumaat, tabur tengah-tengah masjid, datang 4-5 orang kira kutipan. Tiap-tiap minggu akan ada satu sampul surat, dia gam elok-elok, di dalam dia ada 1,000. Tiap-tiap minggu tuan-tuan. Sampul surat yang sama, jumlah yang sama, tapi kita tak tahu siapa yang sedekah. Dia masuk 1,000 situ. Sebab itu, waktu Jumaat, bila tabung sedang bergerak, ada orang tak masukkan duit. Jangan kutuk. Mungkin dia dah masukkan duit di tabung di luar. Kita kan waktu khutbah, suka tengok tabung. Tengok siapa yang bagi. Nombor 2, tengok berapa jumlah bagi. Pakai kereta Mercedes bagi RM1. Aduh, tahu dah. Aku mutu ES5 RM5. Tak tahu lah apa. Dia tak tahu ekor atas kepala dia orang tu yang wakaf. Sebab tu ada orang yang sedekah sembunyi-sembunyi tuan-tuan. Nombor 2, bersedekah secara i'lan. I'laniyah wa alaniyah, terang-terang. Salah tak Ustaz? Tak salah. Tak salah. Orang yang bersedekah secara terang-terangan kalau dia nak mengajar, kalau dia nak mendidik, kalau dia nak bagi tahu supaya orang lain bersedekah, dipersilakan. Dan jangan tuan-tuan cakap riak. Contohnya dia YB. Saya dengan ini memberi sumbangan untuk program kita sebanyak 1,000 malam ini. Ni riaknya YB ni. Bang, buat tenang bang, jangan cakap riak bang. Hukum dia harus. Ustaz tu pula, saya melancarkan kutipan dana tabung surau. Saya bagi sumbangan saya RM1,000. Iya, Ustaz ni bagi-bagi lah. War-warkan pula. Engkau bodoh. Kalau Ustaz tu bagi RM1,000, padahal dia bukan orang Melaka. Dia orang Berdanu. Daripada Pulau Pinang. Dia datang ceramah sini, tiba-tiba dia suruh buat kutipan. Dia bagi duit dia. Kalau dia orang Penang, bagi dekat surau kita di Melaka RM1,000, kenapa aku duduk di tempat ni? Aku anak karya ni bagi RM1. Itu nama dia pengajaran. Wahbah Az-Zuhaili kata, harus bagi terang-terangan. Sebab dalam Quran sebut, sedekah yang pertama sir, sedekah yang kedua terang-terangan, sedekah yang ketiga waktu senang, sedekah yang keempat waktu susah. Ada 4 jenis sedekah. Terpulang pada tuan-tuan. Nak jadi orang bertakwa, cirinya ialah bersedekah. Malam ni ada tak orang sedekah nasi? Ada ya? Masya Allah. Ada ya? Berapa bungkus ya? 300 yang datang 500 ICM. Yang 200 itu dah cuak lah. Tak dapat lagi aku. Tengok-tengok yang nasi tu pula betul-betul meja depan dia. Alhamdulillah. Aku dapat dah.
Yang tak tenang tuan-tuan, ni tak duduk sah depan. Allah, rasa tak cukup dah, ambil dah. Yang paling tawaduk sekali imam. Takkan dia orang tak simpan kat aku. Imam lah yang paling tawaduk sekali. Ada ni'ah, ada surau, ada ni'ah pada penderma yang bagi sumbangan. Sebab Nabi kata, di antara benda yang melembutkan hati orang, yang membolehkan kita masuk syurga daripada mana-mana pintu yang kita nak masuk, salah satunya ialah memberi makan kepada orang lain. Bayangkan tuan-tuan, Nabi sebut pertama bagi salam, kedua bagi makan, ketiga menjaga maruah dia, yang keempatnya ialah apabila kita ini sembahyang malam. Benda ni. Yang ketiga ni sambung silaturahim, yang keempatnya sembahyang malam. Masuklah mana-mana syurga yang kamu nak masuk melalui pintu nak masuk. Kalau ada program macam lagi akan datang, tuan-tuan jangan segan silu. Jumpa dengan pengurusi. Saya nak sponsor air. Saya nak sponsor air kotak. Saya nak sponsor nasi. Saya nak sponsor kambing. Dengan itulah menarik hati orang. Nama dia sedekah. Yang kedua, tanda-tanda orang yang bertakwa dalam ayat ini. Wal kaziminal ghaiz. Itu nama saya. Wal kazim. Nama saya disebut dalam Quran beberapa kali. Nabi Musa disebut wahwa kazim. Disebut. Nabi ini disebut wahwa kazim. Apa makna kazim? Kazim maknanya orang yang menahan marah. Nabi Yaqub disebut wahwa kazim. Kazim maknanya apa? Orang yang menahan marah di dalam hati. Sebab tu tuan-tuan tak tengok saya marah. Sebab saya faham kazim maknanya menahan marah. Sebab tu saya didik diri saya jadi kazim. Itulah gunanya nama. Nama awak apa? Abdul Latif, hamba Allah yang sangat lemah lembut. Itu yang saya lembut tu Ustaz. Kepala otak kau. Itu lembut darai tau. Tanya ini. Anda faham tak? Tak faham sudah darai. Baik. Jadi saya bentuk diri saya menjadi kazim. Sebab saya nak masuk syurga. Saya pahala tak banyak, dosa yang banyak. Tapi kalau saya memaafkan orang, saya menahan marah, mudah-mudahan Allah beri syurga. Terima kasih pada mak saya pun nama Kazim. Bapak saya pun nama Ikram. Mak saya letak nama Kazim. Dua nama saya. Ikram pun betul, Kazim pun betul. Tapi orang lebih kenal Kazim. Kalau balik kampung, orang panggil saya Ikram. Tapi sejak masuk TV ni, dia orang panggil saya Kazim lah. Dulu Ikram. Kalau disebut Kazim, tak kenal ni. Jadi tuan-tuan, bila saya faham Kazim ini ialah menahan marah dalam hati. Apa yang berlaku dekat saya didik diri saya, jangan marah orang. Sebab Allah kata, orang yang menahan marah dalam hati itu, Allah nak bagi syurga. Jadi tuan-tuan, jom kita jadi kazim walaupun nama kita Osman. Jom kita jadi kazim walaupun nama kita Husin. Dah keluar dah Husin. Jom kita jadi kazim walaupun nama kita Kak Leha. Ustaz tak? Kazim Ustaz tu macam mana? Kazim saya tu ada pula sambungan ayat selepas itu. Wal afina 'anil nas. Dia maafkan orang. Kalau setakat dia hanya simpan dalam hati, tapi dia belum memaafkan, belum bertakwa. Allah sebut pada ayat selepasnya, wal afina 'anil nas. Dia maafkan pula orang. Dalam filem saya yang belum keluar lagi ni tuan, dan dah habis November dah nak masuk Disember. Jangan lupa dapatkan filem saya yang tengok di Pawagam lah nanti. Nama dia Zilzil Al-Kazim. Filem ni saya buat dengan esok raya.
Macam raya pula. Oh. Ha? Oh, besok raya ya. Baik. Baik. Ketiga kali baik lah. Baik. Baik, tuan-tuan. Dalam filem tu, saya mandikan mayat. Dan saya mandikan mayat Mawi, saya mandikan dia, jenazah. Ustaz, Mawi mati ke? Tidak berlaku. Saya mandikan dia, saya ambil siram mayat, badan Mawi. Sesembur dekat hidung dia. Batuk dia, datuk. Kita berlakon je datuk. Saya menghayati sesembur ni. Awalah kita nampak ria, Mawi kamu betul. Jadi insya-Allah tuan-tuan tengok scene Mawi jadi mayat, badan dia bulat dan saya mandikan mayat dia. Yang bulat tu tambah dia ubah sikit lah. Tapi siapa dia orang yang saya mandikan dalam filem tu? Saya balik Qiyamul. Saya buat Qiyamul di satu camp. Selepas tu saya buat kuliah syukur hari Jumaat. Balik ke rumah dalam pukul 9 pagi lebih, saya rasa loya, saya sakit tekak, saya sakit dada, saya rasa nak muntah. Saya kata kat isteri saya, Mama tolong ambil sekejap besen, saya nak muntah. Dia pun bagi besen dekat saya. Bila saya muntah, keluar darah. Bila keluar darah, besen tak cukup, kena ambil baldi. Bila makin banyak darah keluar, dia telefon kawan-kawan saya, hantar ke hospital. Bila ke hospital, doktor kata saya tak ada penyakit, saya cuma ada jangkitan virus. Dia bagi antibiotik, balik rumah rehat. Muntah masih berjalan, badan saya jadi panas, dada saya sakit, saya tak boleh duduk, saya tak boleh tidur, saya tak boleh apa-apa pun, saya jadi sakit macam kena toreh dengan miang, dengan buluh, sakit. Aku ni sakit apa? Ubat doktor aku makan macam ni juga. Saya panggil kawan saya, mai tolonglah aku ni, kawan saya ni kerja di Jabatan Mufti. Saya kata dekat dia, kau teman aku tidur. Saya ada isteri pula. Dia pun teman saya tidur. Bila dia teman saya, tuan-tuan, tengah malam dia lari. Dia naik motor, dia lari. Besok saya telefon dia, kenapa kau lari? Tinggal aku. Dia kata semalam aku teman kau, ada benda besar, dia kangkar atas aku, dia nak kencing aku takut aku lari. Sejak daripada hari itu, tiap-tiap hari ada satu perempuan duduk dekat pintu rumah saya, dekat pintu besar. Asal maghrib dia datang, asal datang aja maghrib. Dia kata, pada muka kau, ceramah mengata kau orang, rasakan, dia gelak. Saya seorang nampak. 6 petang dia datang. Penyakit saya makin teruk, makan tak boleh, tidur tak boleh, apa pun tak boleh. Orang rumah saya panggil mak mertua, pak mertua saya buat balik ke Kedah. Masuk hospital di Kedah, keluar balik. Bila duduk di rumah, keadaan makin kritikal. Datang macam-macam ustaz lah, bomoh lah, orang kampung lah, berubat. Last sekali baru tahu rupanya kena santau. Macam mana ustaz boleh tahu kena santau? Senang je. Ni kuku kita ni, bahagian yang putih tu, dekat dengan isi tu warna putih. Kuku yang dekat dengan isi warna putih. 10 jari warna putih. Ustaz warna apa? Putih. Mana tak ada santau. Kalau 10 jari kita hitam, dekat dengan isi tu, maknanya santau.
Ustaz, saya pun hitam Ustaz. Bahagian mana? Atas. Itu bahagian. Okay. Ustaz, saya pun ada Ustaz hitam. Mana? Ni jari ni, sebatang yang Ustaz. Itu kafir pintu. Dia nak 10 jari bahagian bawah ni hitam. Simple. Sebab tadi saya dengar Ustaz kita batuk. Batuk. Berapa ramai yang bila batuk, kau ni kena santau ni. Dah, batuk-batuk lah. Tengok sini. Sebab tu saya bersyukur bila saya kena santau. Saya belajar perubatan. Kalau saya tak kena, saya tak pergi belajar. Kurus kering badan saya. Orang kampung datang, imam datang baca Yasin. Yasinul Quran. Berhenti tu imam. Ada lagi sambung. Astaghfirullahalazim. Dia mengingat saya nak mati. Sebulan tuan-tuan saya tak makan, badan saya tinggal tulang. Kurus kering. Jadi akak-akak yang mana nak menguruskan badan, minta santap. InsyaAllah semula jadi kak, tak payah diet kak. Jadi lepas isyak kan, ya Allah nak santau insyaAllah. Oh seksa. Saya berubat di Batu Kurau dengan almarhum Pak Hamid. Dia kata kat saya, mu kena santau. Mu kena santau. Ni bahasa orang Batu Kurau. Setelah ni mari aku nak ubat. Dia bila masjid. Dia baca air kat saya, minum. Saya pun minum, bismillah. Dia ambil daun pisang, letak atas saya. Atas lantai. Dia tepuk belakang saya. Tepuk. Masa tu baju tak pakai. Bila dia tepuk tuan-tuan, badan saya ni warna-warni. Merah, purple, jingga, ungu, semua ada. Cantiknya. Rembung, miang rembung. Buluh. Sakit tuan-tuan. Dia ambil pisau, dia kikis badan saya ni, dan dia letak atas daun pisang. Lagi cantik dia punya warna-warni. Jadi akak-akak kalau rasa nak cantik warna-warni itu, minta santap. Sakit tuan-tuan, saya tak boleh pakai baju. Saya tidur ke duduk macam ni. Belakang sakit, duduk macam ni. Berbulan duduk macam ni. Sampailah saya dapat satu alamat perubatan dan Alhamdulillah. Allah bagi kesembuhan. Tahun 1997 saya kena. 98 saya ceramah perlahan. Jadi elok balik. Start ceramah balik. 2001 saya berpindah rumah. Bila saya berpindah rumah, datang suami isteri. Hussein dah pindah rumah, tinggal barang-barang berat yang lagi belum diangkat. Masuk bang, masuk. Minta maaf bang, pusing dah hantar rumah bang. Tak ada apa duduk atas lantai boleh bang ya? Tak apa usah, faham. Minta maaf bang, saya dah nak pindah bang ke Batu Gajah bang. Itu yang kami datang ni Ustaz. Ya ada pun salah bang. Kami datang nak minta maaf. Saya dah tahu lama dah bang. Macam mana Ustaz tahu? Mesti dia kata saya bohong. Sebab saya mimpi dia, isteri dia dan 4 orang lagi lelaki-lelaki. Waktu saya sakit, ada satu ulama datang dalam mimpi saya. Dia kata, Kazim, orang sihirkan kau. Besok kau cari 7 barang ni, kau mandi dengan 7 barang ni, insya-Allah sihir ni hilang. Dan ingat nama-nama ni aku tunjukkan pada engkau, mereka inilah yang sihir. Dia ambil paku macam dak tu, dia balik kat dinding, gambar, 6 gambar keluar. Nama dia 6 jahanam. Keluar. Pukul 4 pagi saya bangun, saya kejut isteri saya, mama tulis cepat. Saya lupa. Dia pun tulis pukul 4 pagi. Besok pergi cari, pukul 11 pagi besok saya dah boleh duduk. Saya dah boleh bangun. Padahal saya dah tidur sebulan lebih. Sakit. Alhamdulillah, mama nak nasi lapar. Perkataan pertama minta nak nasi lapar.
Tak makan dah sebulan. Minum air, susu. Perkataan kedua saya ingat sampai sekarang. Mana hari raya nak rukuk, nak pegang anak sulung saya. Masa tu dia umur setahun. Tuan-tuan, bila saya sembuh, saya nak pindah rumah, dua ni datang, suami isteri, perempuan datang. Saya tanya lagi, mana lagi 4 orang? Ustaz tahu ke kami berenam? Tahu. Mana Ustaz tahu? Lagi sekali tuan-tuan, mesti dia kata Ustaz ni bunuh tak. Bagi tahu dekat dia orang, saya maafkan dia orang dunia akhirat. Dia orang tak datang, dia orang malu tu. Kami datang ni nak minta maaf, kami banyak dosa kepada Ustaz, kami sihir ke Ustaz, tak apa. Saya ampunkan dunia akhirat. Dia peluk saya, yang tak peluk isteri dia. Dia rapat peluk dia. Saya cuma tanya satu kat dia. Berapa abang upah saya? Berapa abang upah sihirkan saya? Dia jawab 30,000 tahun 1997. Bagi mampus terus. Saya kata saya maaf. Syekh. Dah abang, saya nak pindah rumah. Terima kasih Ustaz. Bila saya kuliah maghrib, dia duduk macam Ustaz ni duduk. Saya duduk mengajar, dia duduk macam ni sebelah saya. Padahal dia pernah sangkaukan saya. Satu hari driver saya cuti, saya kata kat dia, abang, esok malam free. Kenapa Ustaz? Hantar bawa saya ceramah, driver cuti lah. Okey, boleh. Dia bawa kereta dia, dia jadi driver, saya duduk belakang. Padahal dia santaukan saya kena santaukan. Anak dia kahwin, dapat cucu, saya yang cukur rambut cucu dia. Dan bila dia mati, saya yang mandikan mayat dia. Itu yang saya buat dalam filem saya tu, mandikan mawi. Dalam filem tu, yang buat saya adalah mawi. Sepatutnya saya cerita lagi benda ni, tapi saya cerita tak siap. Dan saya tak ada dendam pada dia, dia pun tak ada dendam pada saya. Sebab apa? Sebab saya nampak syurga lagi besar daripada marah. Saya nampak syurga lagi hebat daripada dendam. Buat apa kita nak dendam kalau tak masuk syurga? Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah suka kalau kita buat kebaikan. Jadi tuan-tuan, kalau kita nak jadi ahli syurga, bekalan untuk akhirat, tadi saya sebut. Pertama, percaya pada perkara gaib. Kedua, kita sembahyang. Ketiga, kita nafkahkan harta pada jalan Allah. Yang keempat, bersedekahlah waktu susah atau waktu senang. Yang kelima, tahanlah marah dalam hati. Yang keenam, maafkan orang. Dan yang ketujuhnya ialah berbuatlah kebajikan. Jangan putus-putus daripada berbuat kebajikan. Dah habis dah. Malam ni tak ada kutipan dana untuk surau. Ada mana dia? Tak ada jalan pun. Jalan lah. Jadi siapa yang belum jalan, boleh jalan-jalan. Ya. Masuklah tabung. Okay, insyaAllah. Jadi semua nak jadi orang takwa ni. Tak sabar-sabar. Ya. InsyaAllah bersedekah ni memanjangkan umur. Ada orang tu tabung sampai depan dia. Dia tak masuk duit pun. Besok mati kan. Jadi kalau tabung jalan depan tuan-tuan, bubuhlah walau RM1, mudah-mudahan panjang umur kita. Jahat betul saya kasi ini. Jadi tuan-tuan yang saya muliakan, insyaAllah tadi hujan, sekarang saya nak baca doa pada tuan-tuan. Mudah-mudahan ilmu ni ada manfaat. Jadi rugilah saya belajar, tapi kalau saya tak sebarkan ilmu pada tuan-tuan. Pertama, tadi hujan. Petang tadi hujan. Sepanjang jalan saya balik dari Ipoh pun hujan. Baik, kalau hujan lebat, kalau kita ada program, nuri, mesyuarat, apa-apa saja lah ceramah, kalau hujan turun. Jadi saya minta tuan-tuan baca doa ni. Tuan-tuan buatlah tangan tu, pilih hujan tu belah mana. Belah mana tak hujan habis. Itulah lebih kurangnya. Baik, ikut saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hawalaina wala alaina.
ولا علينا. Lagi sekali. Allahumma اللهم hawalaina حوالينا wala alaina. ولا علينا. Allahumma اللهم hawalaina حوالينا wala alaina. ولا Baik, sekarang serentak dengan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Satu mula. Allahumma hawalaina wala alaina. Lagi sekali. Allahumma hawalaina wala alaina. Sekarang tuan-tuan je baca. Saya dengar. اللهم حوالينا ولا علينا. Lagi sekali. اللهم حوالينا ولا علينا. Baik, mudah-mudahan bila tuan-tuan baca itu insya-Allah Allah bagi cuaca yang baik kepada kita. Yang kedua, kalau kita pergi mana-mana tempat, ya kita tak tahu barang di situ okey ke, kedai makan dia okey ke, kenduri tu elok ke, ada sihir ke tidak, tuan-tuan amalkan doa. Tuan-tuan jumpa orang samsing, tuan-tuan jumpa orang yang pandai barang, tuan-tuan amalkan doa. Jumpa je orang pemarah, baca. Tapi tak payahlah baca macam hantu bomo tu ni, nyoh kau dari sini. Jangan. Baca perlahan-lahan saja. Baik, ikut saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. بسم الله الرحمن الرحيم. Minha منها khalaqnakum خلقناكم wa fiha وفيها nu'idukum نعيدكم wa minha ومنها nukhrijukum نخرجكم taratan تارة ukhra. Baik, saya dengar ulang balik. Oh, sudah. Surah Toha ayat 55. Jadi, saya kalau masuk kedai, saya baca doa ni dengan satu lagi surah At-Taubah. Tapi selalu saya baca ada juga. Ada satu kes bila saya baca, saya order bihun goreng dengan teh kosong. Teh kosong. Jadi sementara saya duduk tunggu, saya baca lah minha khalaqnakum. Bila pelayan dia letak, saya ingatkan pistol yang berbunyi, rupanya piring pecah, gelas pun pecah. Bunyi dia meletup macam senapang pistol menembak. Saya kata siapa pula menembak? Rupanya gelas dan pinggan tadi pecah. Jadi saya pun ambil duit, bayar balik. Ini insya-Allah Allah pelihara. Amalkan selalu surah Toha ayat 55. Jadi sekadar itu sahaja ceramah kita pada malam ini. Jadi ramai yang pesan pada saya, Ustaz, dia nak kopi ala Kazim. Jadi macam baca lah, kopi ni tidak ada gula. Ya, sebab saya buat khas untuk saya yang ada kencing manis, dan saya masa tu ada penyakit kulit yang orang panggil penyakit katak puru. Jadi saya ubatkan dengan peria katak. Alhamdulillah kulit saya sekarang flawless kembali dengan izin Allah. Ya, jadi tuan-tuan boleh bantu sekolah saya dapatkanlah di gerai di bawah sana kopi ala Kazim dan produk daripada Al-Barakah. Terima kasih Ustaz. Terima kasih pada semua jawapan Pasir Surau. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.